KPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Cikgu Rusnizan maklumkan dia lambat sedikit pada hari ini. Oh, tak apa, tak apa. Sebab ada urusan yang dia nak kena uruskan. Tapi Cikgu Rusnizan minta bantuan saya untuk sediakan bahan dan radas untuk uji kaji. Minta Irfan untuk buatlah uji kaji tu. Saya sebagai pembantu makmal akan pantau Irfan. Baik, saya akan cuba buat sendiri tanpa bantuan Cikgu Rusnizan. Okey, izinkan saya ya. Silakan Baik, Irfan. mula kita masukkan dulu air suling ke dalam bika lebih kurang 40 ml. Okey, larut pun garam ni. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran sains tambahan untuk slot menengah atas bersama dengan guru penyampai kita iaitu Cikgu Rusnizan bin Muhammad dan juga jurubahasa kita pada hari ini Cikgu Saiful Amri bin Sailam. Itulah dia guru yang bersama kita hari ini. Jadi, Cikgu Rusnizan, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jadi Cikgu, sebelum teruskan mungkin Cikgu boleh ceritakan kepada kita apakah kaitan gimmick kita tadi Cikgu? Kenapa Irfan kena larutkan garam-garam apa ni? Okey, Irfan ada dua garam yang diberi tadi oleh pembantu makmal kita, garam A dan juga garam B. So saya dapat perhatikan kalau Irfan tengok garam A dia larut, satu lagi adalah garam B dia tak larut. Baik. So hari ini kita nak uji. Yang pertama nanti kita akan kita punya standard pembelajaran kita hari inilah, iaitu kita nak jelaskan dulu bermasuk garam berkenaan dan juga apa kaitannya dengan kegunaan dalam kehidupan seharian. Yang kedua kita nak perihalkan, kita nak sediakan garam tak larut. Dan yang ketiga kita nak jalankan eksperimen bagaimana nak tentukan ataupun nak bezakan ketelatan garam. Dia ada 4 jenis, iaitu garam sulfat, garam nitrat, garam karbonat dan garam klorida dalam air. Baik, ada 4 jenis garam Cikgu? Ya, 4 jenis garam. Okey, seterusnya Cikgu. Okey, seterusnya Irfan, sebelum kita pergi pada lebih lanjut, apa kata kita tengok dulu istilah bagi garam berkenaan. Boleh Irfan? Silakan. Okey, garam merupakan sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen di mana dalam suatu asid digantikan oleh ion logam atau ion amonium, iaitu NH4 positif. So kalau kita tengok di sini ada dia punya persamaan kimia dia. Contohnya di situ dia ada HCl tambah iaitu bertindak balas dengan NaOH menghasilkan NaCl dan juga H2O. Di mana HCl itu adalah asid hidroklorik. Bertindak balas dengan NaOH itu adalah base natrium hidroksida dan hasilnya adalah garam natrium klorida dan hasil sampingannya adalah air. Yang ini persamaan kimia ni biasa kalau tindak balas suatu garam, yang pentingnya persamaan kimia. Persamaan kimia. Ya, persamaan kimia itu penting. Tindak balas berkenaan dan daripada persamaan kimia itu kita boleh keluarkan persamaan ion. Dua tu yang penting. Kalau dalam peperiksaan kita kena tahu persamaan kimia dan kita kena tahu persamaan ion. Ya, Irfan. Okey. Garam ni kalau Irfan tahulah sebelum ni Irfan tahu garam hanya kita tahu garam masak aja. Betul. Yang kita gunakan dalam masakan. Garam putih dalam masakan. Yang tu adalah garam natrium klorida. Natrium klorida. Secara kimianya kita tengok bahasa kimianya natrium klorida. Dan garam ni dia wujud secara semula jadi di dalam batu kapur, gua batu kapur sebagai stalaktit dan juga stalagmit. Okey, Cikgu, apa itu stalaktit dan juga stalagmit, Cikgu? Stalaktit dan juga stalagmit ni di mana dia terdiri daripada kalsium karbonat. Yang ada di batu kapur, kalau ada setengahnya kita pergi ke dalam gua kapur, dia ada titisan-titisan air daripada tu, dia ada batu kapur dia. Okey, yang itulah bahasa kimia dia. Dan juga dia wujud sebagai mineral di dalam kerak bumi, iaitu galena, pambem 2 sulfida, PBS dan juga marmar, CaCO3.
Okey. Yang penting lagi, bagaimana nak hafal? Ada beberapa jenis garam yang saya beritahu tadi, ada 4. Betul? Ya, 4 jenis garam. Okey, bagaimana nak faham dan nak hafalnya? Okey, sebagai satu contoh. Okey, yang ni bika ada air. Okey, bika ada air. Saya bagi dalam bentuk dia punya simbol je lah. Okey, kalau garam nitrat, semuanya larut dalam air, maka kita letaklah dia nitrat dalam air. Apa saja nama bagi garam nitrat, maka dia larut dalam air. Okey. Kalau ada nitrat tu bernyanyi dia larut dalam air. Dia larut dalam air. Apa saja nama depan pun tak ada masalah. Okey, yang ni kita dah tahu, kita hafal lah. Okey, yang kedua, garam sulfat SO4. Okey, kenapa saja letak SO4 tu di dalam air dan ada beberapa garam yang berada di luar. Yang berada di luar tu bermaksud dia tak larut dalam air. Baik. Iaitu barium, kalsium dan plumbum. Bagaimana nak ingat, saya dah ringkaskan dia punya simbol dia. Ba untuk barium, Ca untuk kalsium dan Pb tu untuk plumbum lah. So situ kita nampak macam backup. Okey, backup ke boleh je. Itu cara untuk kita cara nak ingat, hafal, nak mengingat dia. Okey, yang ketiga, garam yang ketiga adalah garam karbonat, CO3. Okey, garam karbonat CO3 tu dia berada di luar bika. Maksudnya bila berada di luar bika dia tidak larut. Okey, yang ada di dalam air tu adalah garam yang larut. Contohnya NH3 iaitu amonium. Okey, Na adalah natrium. Baik. Dan K adalah kalium. Okey, so di situ yang saya merahkan tu supaya kita ingat, kita ambil nama anak. Okey, anak. A-N-A-K. Anak. So kena ingatlah A itu apa, Na itu apa dan K itu apa. Baik. Okey, dan akhir sekali iaitu garam klorida. Okey, garam klorida samalah macam sulfat dia duduk dalam air semuanya kecuali adalah Pb plumbum. Okey, Ag argentum dan Hg iaitu merkuri. Merkuri biasanya kita sebut raksa, R-A-K-S-A. Raksa lah. Yang tu adalah merkuri. So yang ni kalau kita tengok singkatan dia PaH, PAH. Okey, so adalah kalau PAH untuk klorida, so kita ingatlah PAH. Okey, tak larut. Kalau untuk sulfat kita ingat backup. Okey, yang tak larut, dan untuk karbonat anak. Yang larut. Okey. So apa kepentingan dia punya beberapa bahan berkenaan, di mana kalau kita nak sediakan garam larut, kita kena tahu bahan utamanya apa. Kita nak sediakan bahan garam tak larut, maka kita kena tahu dia punya bahan kimia apa yang perlu kita tindak balaskan, dan hasilnya nanti kita dapatlah. Okey, yang Tifan. Kalau kita tak buat eksperimen lah secara teorinya, kalau secara praktikal maka kita sediakan bahan berkenaan dan kita tentu sahkan betul ke tidak hasil tindak balas dua bahan kimia berkenaan boleh hasilkan garam apa, garam larut atau garam tak larut. Baik, Ifan ada satu soalan cikgu. Okey, kalau tadi kita buat gimmick ni, memang kita ada buat satu ujian untuk menentukan garam ini sama ada larut atau tidak. Ada tak cikgu ada ujian lain yang kita boleh lakukan untuk menentukan? Okey, yang ni salah satu ujian lah untuk menentukan dua jenis bahan, sama ada bahan tu kita tak tahu jenis apa, so kita uji ketelarutan dia yang pertama. Yang kedua kita boleh uji menggunakan api. Okey, macam mana kita panaskan dia. Kita panaskan dia, masuk gas yang terhasil, maka kita uji sama ada kita uji dengan kayu uji menyala, ataupun kita uji dengan kayu uji berbara, ataupun kita alihkan kepada air kapur. Di situ ujian-ujian berkenaan, kalau contohnya air kapur menjadi keruh, maka kita tahu gas apa yang dibebaskan. Okey, itu antara cara lain yang boleh kita gunakan untuk menentukan sama ada garam ini larut atau tidak. Larut, atau satu lagi dari segi pembebasan gas dia lah. Yang tu garam daripada kategori mana? Sama ada kategori garam nitrat, garam sulfat, garam karbonat ataupun garam klorida. Okey. Didik TV KPM